Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang sebuah kereta from zero to hero. Ya, kereta ini Mercedes AMG A45S. Tapi seperti biasa kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia Sulia ini, anda butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. From zero to hero, dari produk yang tidak ada apa-apa menjadi sebuah produk yang paling digeruni dalam kelasnya. Macam mana tu? Okey, kita bercakap tentang Mercedes A-Class. A-Class ni bukanlah series yang lama, bukanlah start daripada 40-an, 50-an dah ada. Dia tak macam E-Class, macam S-Class kan. Okey, A-Class ni dia baru. Pertama kali dia orang buat pada tahun 1997. Kereta dia kelakar je bentuk dia. Kecil daripada Honda Jazz. Dia lebih awal daripada Honda Jazz pun. Kereta tu dibuat kenapa? Sebab, okey, orang-orang kaya, dia macam ni lah. Dia tidak naklah beli kereta-kereta murah. Dia tak nak beli, mungkin dia tak nak beli Jazz ke, dia tak nak beli Vios ke, dia tak nak beli Myvi ke. Dia nak beli kereta yang premium, jenama yang macam ini, Mercedes. Jadi Mercedes mengeluarkan A-Class pada tahun 1997 dengan bentuk yang lucu bagi saya. Okey. Lepas tu, kereta ni walaupun bajet dia kecil daripada Benz Group, Daimler Group ni buat bajet tu kecil, tapi nampaknya ramai orang suka kereta ni. Jadi mereka hasilkan generasi kedua pada tahun 2013. Cuma, dia punya direction tu dah berbeza. Jika 97 dia buat untuk kereta bandar, urban, arbok, makcik-makcik hantar anak pergi sekolah, 2013 ada juga untuk golongan tu, tapi ada juga satu lagi rangkaian yang dipanggil AMG series, dan buat pertama kalinya AMG turun kepada enjin yang paling kecil, iaitu enjin 2 liter turbo, dan mengejutkan dengan enjin 4 silinder turbo mereka buat 300 horsepower lebih. Model yang dikenali sebagai Edition 1 tu telah mengubah landscape kereta sports compact dalam kategori 2 liter. Bayangkan untuk kategori 2 liter ni sebenarnya sebelah belah Europe, kecuali Renault Megane macam tu, dia orang tak main. Mercedes, BMW, Audi, semua tak buat. Selepas AMG buat, yang lain-lain pun ikut. Mercedes buat M2, Audi buat RS3, dia buat yang kategori yang kecil ni. Bayangkan ketika dikeluarkan pada 2013, AMG dengan 350 horsepower, kita rasa, ya ampun, lajunya enjin 2 liter ke boleh bawa. Dan bila dia keluar pada tahun 2020, yang ini, A45S, 420 horsepower, bro. Dalam keadaan ini, reka bentuk macam ni, kalau kita jumpa, tak ramai orang sangka yang kereta ni ada 400 horsepower. Memang kalau dari segi rupa, kalau kita letakkan sebelah dia Hyundai ke Kia ke, Hyundai dengan Kia lebih nampak garang berbanding yang ini, lebih nampak sleeper. Cuma, untuk model AMG A45S, reka bentuk dia sendiri tak sama dengan model A-Class yang biasa. Sebab tu ramai dekat luar sana yang beli A160, A180, dia convert pergi model-model A45S contohnya. Kalau tengok dekat depan, grill dia pun memang lain. Grill dia punya slat menegak. Kalau kita tengok dekat A-Class biasa, memang tak nampak dia punya kegarangan tu lah. Lepas tu dia punya insert ni dekat bahagian tepi, kiri, kanan, dia tak ada lip, tak ada carbon, tak ada apa. Ini memang standard datang daripada kilang. Kalau tengok dari sudut rupa, dia memang tidak nampak menakutkan langsung. Tapi kereta ni sangat-sangat berkuasa. Kalau tengok dekat bahagian tepi, bayangkan untuk sebuah kereta yang kecil, kereta ni besar sikit daripada Jazz. Besar banyak lah sebenarnya. Macam Honda City Hatchback yang kita panjangkan sikit. Tapi dia dah pakai rim 19 inci AMG dengan brake, saya rasa mungkin 360mm, berapa tu, 6 sport ke. Dia punya brake tu saja sama besar dengan rim Alza kami. Dan ya, untuk orang yang pakai kereta macam ni, kena expect
maintenance dia tidaklah murah macam pakai kereta yang murah. Jadi tayar dia mahal, brake pad dia mahal, disc dia mahal. Suspension dia memang suspension modern yang ada pada Mercedes hari ni. Okey. Pada 2013 waktu dia keluarkan AMG, waktu itu dia pakai passive suspension dan memang masa tu saya bawa yang AMG Edition 1 tu sangat-sangat sakit buntut, sakit pinggang kalau kita duduk dekat belakang. Tapi selepas dia facelift pada tahun 2017 hujung atau 2018 awal, dia dah pakai adaptive suspension. Kita boleh adjust dia punya lembut, keras, laju, slow. Jadi bila dah ada rebound adjustable tu, suspension dia lagi sedap. Sebab kereta-kereta yang bersaiz ini, kecil macam ni, kita tak boleh dapat dia punya plush suspension tu macam yang S-Class, macam C-Class, macam E-Class. Dia tidak sama. AMG ni tetap melantur-lantur. Jadi feel melantur-lantur tu masih ada pada model ni, tapi tidak seteruk model A45 yang pertama. Okey, dari segi design, kalau tengok dekat bahagian sini, kita tahu kereta ni memang dibuat untuk sporty, dibuat untuk kelajuan, yang mana bumbung dia sebenarnya rendah. Kalau kita tengok rendah kat sini. Okey, cuma dia punya cermin belakang ni dia turunkan lagi, tapi dalam dia tidak terlalu claustrophobic. Sebenarnya besar. Kalau kita duduk dekat belakang, kita tak rasa kereta ni terlalu cram. Okey, untuk bahagian belakang seperti biasa. Untuk bahagian belakang, macam biasa, model AMG A45 ni dia ada trademark dia punya spoiler kecil dekat bahagian bumbung. Spoiler ni just nice dekat body. Kenapa? Sebab kereta ni laju 400 lebih horsepower yang orang memecut mungkin sampai 300 km sejam. Selain daripada suspension yang bagus, tayar yang bagus, brake yang bagus, aerodinamik juga sangat penting. Jadi ini disumbangkan menerusi yang ini. Dia memang ada function, bukan suka-suka yang kau pasang dekat Myvi tu, dekat Beza tu, itu tak ada function. Yang ni dia ada function, dia memberi aerodinamik. Itu termasuklah bahagian bawah dia. Nampak? Diffuser ni dia ada function dia untuk memastikan aerodinamik, memastikan kereta tu melekat di atas jalan waktu kelajuan tinggi. Cumanya kenapa kereta semahal ini, nampak ni, dia ada, alamak, ini macam tak kena. Sepatutnya dia kena buat ada lubang lah kat situ, boleh ventilation kan dia punya tayar, dia punya brake belakang, tapi dia letak fake vent macam tu. Tapi okeylah. Kita maafkan sebab dia pakai exhaust yang two lane, bukan lagi outlet tu fake exhaust. Yang ni memang muffler dia keluar 4 biji macam tu. Nak dengar bunyi dia? Nak dengar? Jom kita test. Kita tukar dia punya spot dulu. Nampak? Itu bunyi exhaust standard. Tapi untuk kereta-kereta macam ni memang banyak orang dekat luar sana apa dia panggil pop and bang. Saya cukup tak suka bunyi exhaust tu. Bunyi exhaust macam ni okey lah, sedap dah ni. Sebaik saja kita masuk ke dalam kereta ni, kita tahu kita masuk dalam kereta yang dibuat sports, mewah, eksklusif dan mahal. Ya, segala-galanya benda yang kita pegang, kita tengok kat kereta ni, kita tahu dia mahal. Okey, untuk Mercedes modern. Okey, Mercedes kita panggil dia Mercedes, dia dengar. Okey. Untuk kereta-kereta Benz modern, dia punya dalam ni dah lebih ke arah sporty. Okey, kalau kita tengok even lubang-lubang aircon ni dibuat macam ni, corong kipas kapal terbang, aluminium sini, kulit-kulit dekat sini. Jadi setiap benda, setiap bahagian dibuat dengan sangat berhati-hati dan sangat ergonomik kepada pengguna. Okey, dengan keadaan steering macam ni, bila kita pegang kan rasa betul bawa macam kereta sport. Seat dia, wah, seat ni antara yang mungkin anda selalu tengok video saya. Jadi saya adalah antara seorang peminat seat kereta. Jadi untuk seat AMG, even untuk model Edition 1 atau facelift atau yang ini, dia punya design tu sendiri memang dah cantik. Okey, selalunya design cantik, bila kita duduk dia kurang sedap. Tapi berbeza dengan ni. Kalau kita tengok dia punya support kiri kanan dia, support bawah dia memang cukup sedap lah.
Dan walaupun kereta ni kecil dari segi convenience untuk kereta pakai daily ataupun bawa family, tempat letak barang dia memang banyak. Ada dekat sini, ni boleh buat air, dekat bawah ni pun ada, dekat ni pun ada. Ni macam mana buka dia? Oh, buka kat sini. Jadi semua benda-benda yang dibuat ni adalah berdasarkan daripada model A-Class yang biasa. Okey, A-Class yang biasa pun kita masuk pun memang lebih kurang macam ni. Cuma dia ada berbeza sikit lah. Contohnya, dia punya driving mode. Yang ini dia ada dynamic, dia ada comfort, dia ada individual, dia ada slippery. Jadi untuk setting macam ni, sebab enjin ni adalah enjin yang berkuasa. Tetapi okey, bukan semua orang nak pakai dia punya 420 horsepower tu setiap hari. Kalau mak suruh pergi kedai beli kicap, takkan kita nak macam syaitan ni rojim. Jangan. Pakai yang paling slow, relax-relax. Jadi orang kedai pun tidak marah. Dan bagaimana untuk menjadikan sebuah kereta yang compact, kecil macam ni, kram macam ni, luas? Salah satunya, pakailah sunroof yang besar. Sunroof dia ni memang besar. Almost nak sampai dekat kursi belakang. Jadi, kursi belakang, kalau kita bawa kereta ni duduk belakang, selesa ke? Pertama, kita set dulu kursi ni untuk saya memandu. Lepas tu, saya akan demo duduk dekat belakang, berapa besar space yang ada. Jadi, okay, basically ni, ini position saya memandu lah. Okey, jom kita tengok kat belakang. Duduk kat belakang, approve as a family car. Tahu tak dia curi dekat mana? Sebenarnya seat bucket ni, dia bahagian penyandar dia sebenarnya nipis tau. Jadi nipis, dia banyak curi ruang dekat sini. Tapi untuk membuat seat yang nipis macam ni perlu menggunakan teknologi dan juga mungkin material foam yang mahal apa semua, jadi menjadikan kereta ni mahal. Itulah rahsia dia. Jadi untuk saya yang berketinggian 178 cm, kaki lutut saya bawah masih boleh lunjur dan kepala memang banyak. Considering kereta ni sebenarnya rendah. Dia curi dekat mana? Dekat sini. Okey, kalau perasan dekat bahagian bawah ni kaki saya agak tergantung. Tapi kalau orang tu lebih rendah daripada saya, should be no problem. Ini adalah fizik. Kita tak boleh dapat semua benda. Kita tak curi kat sini tapi kita dapat seat yang selesa dan tinggi. Bila dia tinggi kat sini, kita habis dekat sini dan juga dekat sini. So ini adalah cara-cara dia orang buat kereta ni kecil tapi besar. Bagi orang yang mungkin dia berkira-kira sama ada nak beli, yelah kereta ni mahal, harga dia 400 lebih. Mungkin dia mampu pakai satu kereta je. Bolehkah aku nak pakai satu kereta je? Weekdays nak pergi kerja, weekend nak balik kampung. Macam mana? Macam mana? Boleh. Considering janganlah anak tu dah sampai 3 orang besar-besar, tak boleh lah. Kalau anak 2 orang, saya rasa no problem, tak ada masalah. Kalau saya suka pun, saya beli. Suka saja pun tak guna. Mampu kita. Kalau tak mampu, tak guna. Jadi bila anda membeli kereta ini, nilai duit yang anda habis tu banyak terletak di sini. Ini adalah enjin AMG terkecil, 2 liter second generation. Yang first tu M133, yang ini M139, 4 silinder turbo. Turbo dia pun boleh tahan juga macam AR70. Tapi kalau kereta 2 liter biasa yang kat atas jalan, kita buat macam ni, tukar turbo besar, dia akan jadi masalah turbo lag. Tapi kereta ni tak ada sebab dia dah cukup bijak, ECU dah cukup pandai. Jadi, berapa power dia? 100 sudah. 420 horsepower dan juga 500 Nm of torque. Keluar daripada kilang. Okey, banyak orang kata, alamak, kereta lain pun Evo dulu dah buat dah. Okey, Evo standard dia tidak keluar sampai 400 horsepower. Ada yang model FQ 400, tapi itu bukan model komersial, bukan model yang mass macam ni. Ini adalah model AMG 2 lane. Enjin ni sebenarnya one man one engine, yang mana dia handcraft. Seorang je yang pasang enjin ni daripada mula sampai awal. Okey, ini memang teknologi-teknologi yang kita tak sangka akan mampu dihasilkan oleh manusia. Alright. Kalau kita nak keluar daripada kilang, kita perlu mengikut semua jenis peraturan pencemaran, peraturan keselamatan, dan itu yang menjadikan dia susah untuk menghasilkan enjin macam ni. Kalau power dia besar sangat dengan torque 500 Nm, tak guna kalau torque tu sampai dekat 8,000. Tapi kereta ni torque dia sampai awal dekat 1,000 lebih. Itu yang menjadikan teknologi-teknologi buat enjin dan juga tuning dan menjadikan kereta ni drivable. Kita boleh bawa hari-hari, boleh bawa pergi pasar, boleh bawa pergi track pada hujung minggu. Itu menjadikan ini adalah teknologi yang
paling maju dan juga paling digeruni dalam industri kereta compact sport hatch pada hari ini. Okey, berapa harga ni? Okey, ini model Recon import terpakai tahun 2021. Harga dia lebih kurang dalam 440, 450 macam tu. Kalau anda berminat, anda boleh datang ke sini. NSK berhadapan dengan Camp PGA Ceras. Boleh Google dekat situ. Kami juga bagi nombor kontak dan juga location dekat bawah. Okey, betul ada orang kata, wah mahal abang, baik beli. Orang yang beli kereta ni, dia bukan nak kira nak baik beli Alphard. Dia dah ada 3 biji Alphard kat rumah. Baik beli rumah. Orang beli kereta ni bukan dia tak ada rumah. Dia dah ada 4, 5, 6, 7, 8 biji rumah dah. Dia beli kereta ni sebab dia suka dan dia juga hobi. Jika anda orang-orang biasa seperti saya berimpi untuk membeli, boleh sebenarnya. Memang boleh. Bagi saya kereta ni memang agak komplit dia punya package. Kecuali dia tidaklah besar sangat. Macam Alphard nak naik 7 orang tak boleh. Dia naik 4 orang. Tapi power dia banyak. Kalau anda masih ada jiwa kelajuan dan anda masih sayangkan family juga nak pakai hari-hari, boleh beli consider ni kereta ni. Okey. Kalau tak cukup bajet, boleh beli yang itu. Bukan. Yang belakang sana. Yang itu A35. Enjin lain. Cuma yang itu 300 horsepower, 400 Nm of torque. Diskaun RM100,000. Yang itu 300 lebih je harga dia. Bang, 300 baik beli Type A. Boleh. Datang sini ada banyak Type A. Kami ada banyak Type A. Tapi Type A 4 pintu bang tak cukup sport. Kami nak yang 2 pintu. Ada. Kami ada Yaris dekat sini. Boleh. Nampak? Kau jangan cerita asyik baik beli. Tapi ujung-ujung tak beli juga. Okey. Itulah saja video kita pada hari ini. Pada anda luar saya mungkin baru saja menemui channel Mechanical Malaysia, bantulah kami dengan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih dan Assalamualaikum.